Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Sylvanie Osman dalam rancangan Dewi Cyber. Sebuah rancangan majalah yang akan membawa anda mendekati dan juga menjejaki ikon Dewi Cyber. Apa itu ikon Dewi Cyber ya? Sebenarnya ikon Dewi Cyber ni ialah para dewi ataupun wanita yang berjaya memanfaatkan media digital dan juga media sosial. Ia juga telah memberi inspirasi kepada ramai orang termasuk diri saya sendiri. Jadi mesti anda semua tertanya-tanyakan siapa sebenarnya tetamu saya hari ini? Kenapa Sylvanie hari ini berpakaian macam ni? Apa aktiviti yang kita akan buat? Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Sylvanie Osman dalam rancangan Dewi Cyber. Sampai pun saya dekat rumah tamu saya hari ini. Mesti semua penonton Dewi Cyber nak tahu kan siapa tetamu saya hari ini. Ini sebenarnya rumah kawan saya. Saya dah ikut dia dekat Instagram, saya dah tengok YouTube dia. Tapi itulah tak ada rezeki nak jumpa dia. Hari ini baru ada rezeki nak jumpa dan buat aktiviti bersama dengan dia. Jadi tunggu apa? Jom kita masuk rumah dia sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sylvanie, awalnya sampai. Siapa sangka gadis berusia 28 tahun yang cantik dan menawan ini pernah beberapa kali viral di media sosial dan terbitan akhbar. Shazni Shazwani ialah seorang gadis yang mempunyai dua perwatakan. Mana taknya, beliau adalah seorang pramugari Malaysia Airlines Berhad yang sangat jelita dan sopan santun. Tetapi di luar bidang kerjayanya, beliau juga adalah seorang gadis yang gemar melakukan aktiviti lasak. Berkelulusan di dalam bidang fotografi dan pengimejan kreatif di Universiti Teknologi Mara Melaka, kepakarannya di dalam menghasilkan visual-visual yang cantik membuatkan beliau kreatif di dalam menghasilkan gambar dan video-video yang menarik di dalam kandungan YouTube-nya dan telah banyak memberikan inspirasi positif kepada ramai orang. Terima kasih sebab sudi jemput saya datang ke rumah. Saya tak habis kemas lagi. Tengok ni ha. Apa je yang sebenarnya Shazi ni packing? Sebab saya ni tak pernah lagi buat aktiviti macam ni. Jadi saya pun tak berapa nak pasti. Saya selalunya akan bawa ekstra baju persalinan just in case tiba-tiba hujan ke mandi sungai ke kan. Mestilah kita nak salin kan. Dan saya ada topi. Cuaca panas. Dan bestnya topi ni dia waterproof. So boleh pakai masa hujan. Jadi tak adalah makeup rosak, tak adalah kulit rasa kering. Kan? Betul. Dan saya ada buku nota saya untuk catat apa segala nota yang penting. Dan saya ada power bank semestinya untuk saya punya gadget, teknologi, especially handphone, just in case emergency berlaku, senang untuk saya contact. Dan yang paling penting, kamera saya gunakan untuk ambil gambar. Memanglah bila kita tengok dia dekat Instagram, gambar semuanya cantik-cantik. Kamera tu memanglah benda penting, betul tak? Betul. Semua orang pun sekarang nak post dekat social media kan? Yeah. Updated. Okay. And saya ada air to keep hydrated. Ni paling penting. Apa tu? First aid kit. First aid kit. Ya, kan kita nak masuk hutan. Jadi, kalau berlaku kecederaan ke luka sana sini, so first aid kit sangat membantu. Okay? Jadi, jangan lupa first aid kit tu sangat penting. Kena ada dekat dalam beg ni. Jadi, itu je. Itu saja. Boleh ambil baju. Tadi. Ini sebenarnya info menarik pasal tetamu saya hari ini. Kalau korang tahu, dia ni sebenarnya seorang pramugari. Tapi saya tak naklah share lebih-lebih dengan banyak korang. Banyak lagi benda saya nak share dengan Sylvie. Dia kata kalau kita pergi dan lepas tu bolehlah kita bersembang banyak lagi. Betul tak Syazni? Yes. Jom. Let's go. Jadi kita orang pun dah bersedia. Anda bersedia? Bersedia. Bersedia. Jom kita pergi. Walaupun saya tak tahu apa akan jadi. Okay, Sylvanie. Dah sampai pun tempat yang kita nak datang. So, inilah antara aktiviti yang kita nak buat hari ni. ATV. ATV Yep. Saya ni pertama kali tu Syazni.
ni? Macam mana ni? Awak lain lah. Awak malah terkenal dengan wanita yang lasak, suka mengembara, buat aktiviti ni semua. Macam saya ni macam mana? Jangan risau, saya pun dulu terkiar-kiar juga. Tapi lepas dah selalu naik, selalu cuba, dah jadi biasa. So, awak pun mesti boleh buat. Maknanya sebabkan awak cakap awak dah biasa, jadi saya harus percaya dengan awak. Saya yakin awak mampu bawa saya dengan selamat. Yap, 100%. Jadi dia kata 100%. Saya pun yakin. Jadi apa lagi? Jomlah kita tengok. Okey, jadi saya pakai ni. Yap. Okey, Tiffany. Sekarang ni, saya nak ajar macam mana nak hidupkan ETV. Saya cuba saya cuba. Kita. Aduh, ya Allah. So, macam mana, Sil? Okey tak? Benda pertama yang saya nak cakap, tempat ni memang cantik. Dia punya view, Masya Allah, hebat. Wow. Sekarang ni saya dah faham lah kenapa Syazmi suka sukan ekstrim. Dia sebenarnya menarik. Betul-betul mencabar ni. Sebab saya tadi mula-mula naik tu, awal-awal, tak adalah saya rasa sangat. Tapi bila dah banyak kali terbabas tu, dia punya rasa berdebam bukan main lagi. Tapi Alhamdulillah, boleh sebenarnya. Itu sebenarnya halangan yang perlu kita tempuh. To see that whether kita ni berani ataupun tidak, kan? Kalau kita tak cuba, kita takkan tahu. Luar biasa pengalaman dia kali ni. Betul, semua benda dekat dalam hidup ni kena mencuba, betul tak? Tadi kan, saya rasa saya ada tanya soalan tadi waktu kita bermain ATV tu. Ada orang cakap, Sil, sebenarnya kan kalau dalam hujan lagi best tau. Yes, betul. Dia lagi bahaya. Dia ada kelebihan dan kekurangan dia lah. Kalau waktu hujan, dia akan berlecak dan licin. Kalau kering macam ni, panas dan berdebu. So, itu je lah. So, jadi beza dia panas. You nak time hujan atau you nak time panas? Tapi untuk orang yang baru macam saya ni, mestilah saya lebih selesa dia panas sikit dan berdebu. Sebab kalau hujan, licin, saya rasa saya tak tahulah. Mungkin saya dah jatuh kot dari ATV ni tadi. Mungkin next time saya boleh datang lagi sekali. Malah mungkin round yang seterusnya saya memang patut ikut lagi. Yes, betul. Time hujan lah kita tapi. akan buat second trip. Second trip. Tapi memang betul. Cantik pemandangan kat sini. Bila dah sampai ke atas, rasa macam puas hati sangat. Berbaloi dah naik sampai atas. Kan, kita dah berjaya sampai kat sini. Main ATV sudah sampai ke atas ni. Tengok pemandangan cantik pun dah. Jadi lepas ni kan, apa yang kita nak buat sebenarnya, Syazni? Apa kata kita turun balik. Okey. Kita go through semua cabaran tadi tu. Lepas tu, dekat bawah tu ada award lah untuk kita. Apa dia yang menanti? Of course lah. Makan! Jadi kita boleh turun makan. Sebenarnya saya pun ada banyak lagi soalan nak tanya tentang ikon Dewi Cyber kita ni. Jadi apa lagi? Jomlah kita turun, makan, bertanyakan soalan. Teruskan bersama kami dalam Dewi Cyber. Seronok sebenarnya buat aktiviti dengan awak ni, Syazni. Kan, baru awak tahu sebenarnya ATV tu best. Saya sebabkan benda tu pertama kali, mula-mula tu agak macam risau lah. Saya apa semua. Jadi sekarang ni dah lepas buat aktiviti ATV, awak ajak pula saya berkemping, dapatlah saya minum kopi tepi-tepi sungai macam ni. Tapi sebelum tu kan, saya sebenarnya tertanya-tanya, kenapa pihak-pihak si Dewi Cyber ni panggil awak sebenarnya jadi ikon Dewi Cyber? Itulah, saya pun sebenarnya terkejut lah, senang cakap. Excited pun ada. Mungkin disebabkan apa yang saya kongsikan dekat social media tu menarik minat pihak produksi untuk panggil saya datang kat sini. Mungkin penonton Dewi Cyber ni nak tahu serba sedikit tentang latar belakang awak. Macam mana? Wow, okey. Saya sebenarnya macam manusia biasa juga, tapi as long journey dalam kehidupan saya tu, saya bermula sebagai pelajar fotografi dekat UiTM. Lepas tu saya start kerja dengan Malaysia Airlines sebagai seorang pramugari.
So dari fotografi ke pramugari tu is satu benda yang berlainan. Dari fotografi more tu macam adventurous juga. Tiba-tiba jadi seorang pramugari. Boleh katakan pramugari ni sebenarnya orang nampak macam lemah lembut. Dia lah yang paling wanita Melayu terakhir. Sebenarnya jadi pramugari ni pun adventurous juga tau. Banyak benda yang kita kena tahu. Saya rasa kan bila saya ingat balik, Syazmi sebenarnya pernah viral kan suatu ketika dahulu. Benar. Di mana awak pernah terjun jambatan Putrajaya, betul Itu saya boleh katakan itu benda yang paling out of box lah saya pernah buat. Sebenarnya tujuan saya nak pergi Jambatan Putrajaya tu nak ambil gambar je, gambar sunrise. Tapi tak sangka pula gambar tu viral. Mungkin sebab saya seorang perempuan, so diorang terkejut lah tengok perempuan panjat Jambatan Putrajaya. Weh, ni kerja yang tak pernah orang buat lah. Banyak juga komen negatif saya dapat sebenarnya daripada posting tu. Dan saya nak sarankan lah dekat orang dekat luar sana, kalau korang nak buat aktiviti yang adventurous ke, it's best to go dekat tempat yang legal. Macam tu saya main redah je. Tapi saya tak kena tangkap lah. Alhamdulillah, dia tak kena tangkap. Jadi Syazmi, adakah dari situ sebenarnya permulaan Syazmi dikenali oleh umum? Ya, betul. Dari situlah. Bercakap pasal seorang pramugari, orang dah tahu memang dia seorang yang cantik, lemah lembut, perwatakannya manis. Sungguh tengok muka pun kita dah tahu cantik dia macam mana. Macam pelakon Siam pun ada. Tak secantik dia lah. Mak, dia pergi saya. Terima kasih. Jadi sekarang ni, kita nak tahulah kan macam manalah seorang pramugari ni boleh bertukar. Orang kata wataknya terus suka dengan aktiviti lasak. Mana datangnya minat nak buat aktiviti lasak ni sebenarnya, Syazmi? Okay, dulu to be honest, masa saya kecil, saya tak lasak macam sekarang lah. Tapi lepas saya belajar dekat UiTM dalam jurusan fotografi, saya tak boleh jadi lembut. So saya kena bawa diri, sampaikan mak saya tak percaya dekat saya until saya kena bawa kedua ibu bapa saya pergi syuting. Sebab dia tak percaya, betul ke anak aku boleh buat benda ni kan? So that's when I gain my parents' trust. Saya jadi seorang yang dari introvert to extrovert. Nak kata lasak tu dia ada had dia jugalah. Sebab saya pun perempuan, saya tahu limit saya kan. Kita kena inform atau bagi tahu kedua ibu bapa kita ataupun sesiapa saja supaya dia orang tahu dekat mana lokasi kita berada. Itu salah satu tips jugalah kan. Bila kita tengok dekat Instagram awak kan banyak je gambar awak pergi mengembara secara solo. Jadi apa yang memberikan inspirasi untuk awak pergi secara sendirian? Lepas tu negara mana yang awak suka? Ya. Sebenarnya kan kita ni perlukan satu momen untuk berada di zon macam senyap lah. I would say macam silent. Kita nak sendiri je. Ada orang dia prefer duduk dekat dalam bilik je, tapi saya lebih suka explore luar secara solo. One thing bila kita travel secara solo, benda tu membuka mata kita tau. Sebab bila tak ada kawan, kita ada orang nak sembang, kita banyak bercakap pada diri sendiri. Especially dalam mana bila kita tengok orang, kita belajar, environment sendiri mengajar kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Yang bestnya sebagai seorang fotografer, dia ada masa dia sendiri. It's up to them lah. It's up to myself juga. Berapa lama saya nak berada dekat situ. Kalau kita bawa orang travel, kita terikat dengan masa orang. So itu yang tak best. So dia ada pros and cons dia. Kalau travel secara sendiri, saya nak duduk kat situ berjam-jam pun tak ada masalah. Jadi sebab itulah sebenarnya punca dia ni suka berjalan sendirian. Sebab dia ambil masa yang sangat lama untuk rakam satu gambar tu. Tak tahu lah mata dia macam mana. Kalau saya mungkin selesai. Tadi kan cakap pasal fotografi, saya ada soalan nak tanya. Awak kan kumpul gambar-gambar tu semua memang hanya untuk koleksi peribadi dan juga untuk ditunjukkan kepada awak punya followers awak dekat Instagram. Ada tak pernah terfikir mungkin gambar ni boleh jual atau masuk pertandingan? Sebenarnya saya buat benda tu semua. Saya simpan untuk peribadi. Saya gunakan gambar yang saya ambil sebagai portfolio saya. Especially saya akan uploadkan di social media, di Instagram dan juga Facebook. Video-video saya akan edit dan masukkan di YouTube. Dan gambar-gambar, ada setengah gambar saya gunakan untuk exhibition juga.
dan saya pernah memenangi award Kuala Lumpur Photography Festival. Ya, Tanya. Thank you. Luar biasa lah. Memang betul-betul ikon Dewi Cyber lah awak ni. Segan saya. Banyak dah soalan sebenarnya, betul tak? Kalau ikutkan. Tapi ni salah satu soalan lagi. Kalau kita nak kongsikanlah berapa tips dari Syazni sendiri untuk penonton wanita kita di luar sana. Apa yang boleh dikongsikan kalau mereka nak ikut jejak langkah Syazni? Nak pergi mengembara, nak buat aktiviti lasak. Okey. First thing first, kita kena tahu daya ketahanan kita macam mana. Janganlah pula kita ni tak sihat tapi nak buat aktiviti lasak, itu dah membahayakan kesihatan kan. Jadi kita kena tahu first thing first, our kesihatan kan. Bila awak sihat, then only kita boleh buat aktiviti lasak. Contohnya macam skydive ke, bungee jumping ke, kan. Kalau ada heart attack ke, benda-benda tu tak boleh buat. So benda tu kita kena buat research lah awal-awal. Ya, bila bercakap pasal research, nak travel, nak ke mana-mana pun, tolong buat research sebelum kita pergi. Kalau kita redah je, nanti benda tu tak jadi masalah. Tapi bila kita sesat ke, itu yang membahayakan diri kita sendiri sebenarnya. Kita tahu sebenarnya si Syazni ni pernah viral main alat musik. Jadi kalau boleh nampak dekat belakang saya ni, adalah gitar. Jadi sebelum kita berhenti berehat, kita boleh tak belanja si penonton Dewi Cyber dengan satu lagu? Apa salahnya? Jom, sekejap. Boleh ambil gitar. Oh, pantas. Oh, Ilham tu Okey. Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam kelam, remang mengambang kini makin. Kembali lagi dalam rancangan Dewi Cyber. Dah banyak pun yang dikongsikan oleh Syazni sendiri. Sekarang ni apa kata kalau kita dengar apa followers Syazni Syazwani cakap pasal dia. Jom kita tengok kita. Saya sebenarnya dah lama dah follow Syazni dekat media sosial. Saya suka tengok IGTV dia sebab dia ni jenis macam ramah, gila-gila, fun-fun, sesuai lah untuk orang muda macam saya. Saya follow IG dia juga sebab dia selalu ni post gambar travel dia. So share tip-tip travel dia. So macam buat saya berminat lah untuk join dia untuk travel. Saya seorang pelajar fotografi dan Syazni ni sebenarnya senior saya. Saya kerap menjadikan dia sebagai rujukan saya dalam bidang fotografi journalism. Sebab gambar-gambar yang dia hasilkan memberi inspirasi kepada saya dan ada ceritanya tersendiri. Betul lah apa yang diorang cakapkan tu. Saya sendiri yang bersama dengan awak satu hari ni memang dah mendapat macam-macam inspirasi yang positif. Di mana Alhamdulillah. lepas ni mungkin saya akan jadi lebih rajin sebab tengok awak yang ekstra rajin. Tengoklah dah rajin, cantik, comel, berani pula tu. Mana kita nak jumpa perempuan macam ni, betul tak? Alhamdulillah. Tapi disebabkan awak memberikan saya inspirasi, saya ada satu barang baik nak bagi dekat awak. Apa tu? Awak tunggu sekejap Ada barang baik ya. Ya, saya sorok benda ni. Ya Allah. Jadi benda pertama dalam kotak ni, ya macam tu kan, buka dia. Tengoklah, Wow. terimalah tanda penghargaan dari kami. Terima kasih. Anugerah ikon Dewi Cyber. Thank you so much. Terima kasih dan Dah juga harunya saya. Terima kasih. sama-sama. Ada lagi satu. Apa tu? Yang ini CJ penghargaan dari Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Wow. Khas untuk awak, Syazni Syazwani. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Tambah lagi koleksi CJ saya. Luar biasa bukan? Bukan calang-calang ya duduk sebelah saya. Dapat barang boleh bawa balik. Nah ni dia untuk awak. Thank you. Kalau tengokkan cuaca sekarang ni dah agak-agak malam. Jadi takkanlah kita nak tidur kat sini. Kita nak balik tu macam mana? Jap. Sebelum balik kan, saya sebenarnya kan dari pagi sampai petang saya asyik dihujani, dilimpahi semua soalan-soalan yang macam boleh kata cepu mas jugalah daripada Symphony ni.
Wah, hari saya ni- host dia. Macam mana? Sekarang ni, saya nak bagi cabaran dekat awak. Tahu tak cabaran dia apa? Tak tahu. Bukan main TV lagi. Tapi, saya nak Stephanie untuk menutup dan mengemas kemah yang kita pasang tadi tu. Syazni, tadi waktu kita pasang sama-sama. Kenapa sekarang bila nak tutup dan kemas saya kena buat seorang? Saya nak tahulah sama ada awak tahu tak tutup kemah ni. Dia sama je. Dia macam reverse balik apa yang kita buat tadi. Tadi ajak main TV saya dah buat. Walaupun saya tengok kebalik tadi. Sekarang dia suruh saya tutup kemah. Saya akan buat. Mari kita Bagus. cuba. Mari. Baik, mari. Sebelum tu saya minum dulu kopi ni sekejap. Minum. Buat. Okey, 2 saat untuk berjaya. Ya! Saya telah pun berjaya. Walaupun dengan bantuan Syazni. Tahniah. Terima kasih. Saya bawa balik ni. Terima kasih. Sebenarnya tak adalah susah mana pun nak pasang dan tutup kemah tu. Jadi lepas ni bolehlah saya camping bersendirian. Betul tak? Lah, kenapa pula nak pergi camping sendiri? Saya kan ada. Dah boleh jadi geng. Betul juga. Sebelum ni kita berkawan di social media. Sekarang ni Kan? awak dah jadi kawan baik saya lah. Kalau Betul. saya nak pergi camping, nak main ATV. Ya, ajak je bila-bila. Terima kasih banyak-banyak Syazni kerana sudi bersama dengan saya hari ini. Sama-sama. Banyak yang telah awak kongsikan dan juga memberi inspirasi kepada saya sebenarnya. Dan saya pun nak cakap terima kasih dekat Sil dan tim produksi sendiri sebab sudi jemput saya dan jadikan saya sebagai ikon Dewi Cyber untuk episod kali ini. Beruntungnya kami. Jadi kepada penonton di rumah, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya dan juga Syazni. Jangan lupa untuk terus menonton Dewi Cyber dan episod-episod yang akan datang. Ramai lagi sebenarnya wanita ataupun ikon Dewi Cyber yang akan memberikan inspirasi kepada anda semua. Jadi ingat, jadilah pengguna media digital yang bijak. Bye. Assalamualaikum.